Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan secara live dan eksklusif di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang menarik sebenarnya, satu lagi topik yang ingin kita kongsi bersama anda yang sedang bersama kami ketika ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah merakyatkan ASEAN. Jadi satu topik yang cukup relevan sebenarnya, satu topik yang cukup sesuai untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, di sebelah kanan saya ini kita mengalu-alukan yang berbahagia Encik Muhammad Sukari Abdul Hamid, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Penerangan Strategik di Jabatan Penerangan. Jadi Encik Muhammad Sukari, selamat datang ke ruang bicara. Selamat datang. Pertama kali ke ni? Pertama kali masuk ruang bicara. Dan saya juga ingin mengalu-alukan saudara Rizan Hassan yang merupakan Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Jadi Rizan, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Memang nampak sehat. Dan kepada anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif ruang bicara ini, seperti biasalah kami juga menyediakan dua talian untuk membolehkan anda memanggil kami berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih di ruang bicara hari ini. Jadi seperti biasalah 0320 594624 dan juga 0320594625. Itu dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, dan ingin saya ingatkan kepada anda bahawa siaran ini merupakan siaran secara langsung. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk memanggil kami di ruang bicara ini. Berilah apa saja pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih ini. Baik, merakyatkan ASEAN ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Saya ingin mulakan bersama dengan Muhammad Sukari sendiri. Hasrat apabila negara kita dilantik menjadi pengerusi ASEAN, itulah hasrat yang ingin kita capai melalui gabungan negara-negara ASEAN ini. Dan bila kita bercakap tentang merakyatkan ASEAN ini, ASEAN dikatakan akan berpaksikan rakyat, dan tema yang dipilih juga ialah warga kita, komuniti kita dan visi kita. Pandangan Sukari tentang apakah yang ingin kita capai sebenarnya melalui tema ini? Ya. Sebenarnya dari segi ASEAN ni, yang melibatkan beberapa negara di rantau ASEAN ni di bawah satu pertubuhan ASEAN kita. Ya. Walaupun kita lihat ASEAN ni telah lama ditubuhkan, di peringkat pentadbiran dan pengurusan tu memang tak ada masalah kita dapati. Betul. Tapi di peringkat rakyat di peringkat masyarakat di negara-negara ASEAN sendiri, mereka ni kurang menjiwai tahu tetapi kurang menjiwai dari segi semangat sosial ASEAN, budaya, politik dan keselamatan dan juga ekonomi. Dan pada tahun ini di mana Malaysia sendiri telah dipilih sebagai pengurusi ASEAN bagi tahun 2015 ni, seperti tema yang Cik Syarkawi sebut tadi itu, warga kita, komuniti kita dan juga visi kita. Ini menggambarkan sesuatu yang perlu melibatkan semua pihak, bukan saja di peringkat kerajaan ataupun di peringkat pertubuhan, tetapi juga di kalangan rakyat kita sendiri. Di semua peringkat patut menggerakkan ASEAN ni sebagai satu komuniti, sebagai dalam satu visi. Jadi itulah yang yang perlu kita hayati daripada slogan warga kita, komuniti kita dan juga visi kita. Okey, itu sesuatu yang menarik, Sukari. Bila anda sebut tadi bahawa rakyat ASEAN, tak kiralah daripada apa peringkat sekalipun, harus turut sama terlibat dalam merakyatkan ASEAN itu sendiri. Tapi saya juga ingin berkongsi pandangan daripada saudara Rizan sendirilah, selaku Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia ini. Belia selalunya dikatakan golongan yang cukup berpengaruh sebenarnya, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh negara ASEAN itu. Tetapi untuk membina, menanam dan memupuk semangat merakyatkan ASEAN di kalangan belia itu, apakah program-program yang mungkin boleh dibuat oleh semua pihak, semua negara ASEAN itu sendiri, kita masuklah negara kita melalui MBM ini? Cuma daripada apa yang Tuan nyatakan tadi tu, kalau kita tengok di kalangan negara ASEAN ni, pemahaman mengenai ASEAN di kalangan generasi muda, kita kena akui dan kita kena terima hakikat bahawa Malaysia lah yang paling rendah sekali. Kenapa ini berlaku? Pemahaman tentang negara ASEAN, Malaysia yang paling rendah.
ini mungkin dalam suasana negara kita yang aman makmur, belia kita dalam keadaan yang cukup selesa berbanding negara lain. Kalau kita tengok di Myanmar, belia-belia mereka terpaksa menghadapi konflik di antara Rohingya dan Rakhine contohnya. Belia kita di Filipina saban tahun dilanda musibah, taufan, banjir dan sebagainya. Begitu juga belia rakan kita di Indonesia menghadapi segala macam bencana. Jadi kalau kita lihat suasana begitu, memperlihatkan bahawa belia-belia di negara tersebut dia punya keinginan untuk keluar daripada negara itu tinggi. Dari segi macam nak cari peluang pekerjaan dan sebagainya. Belia kita pula menghadapi satu dilema yang kalau boleh segala-galanya berada di dalam negara. Sedangkan dalam ASEAN ini peluang dari segi pendidikan, peluang dari segi keusahawanan dalam konteks ASEAN itu sebenarnya kan cukup luas. Kalau kita meneroka market perniagaan contohnya di Indonesia sebenarnya kan dengan kapasiti penduduk yang 600 juta lebih. Betul. Kan sebenarnya bukan hanya dari segi perniagaan tetapi dari segi peluang pekerjaan tenaga mahir kita untuk ke negara tersebut juga diperlukan oleh negara tersebut. Tapi itu tidak dilihat oleh belia kita di sini. Mungkin disebabkan penerangan ataupun pemahaman yang salah tentang negara-negara ASEAN, jiran-jiran kita ni yang membuatkan belia kita rasa tak nak keluar. Okey, kalau kita tengok dari sudut hubungan di antara belia negara kita dengan negara-negara ASEAN, kita memang banyak program dari segi pertukaran belia, pertukaran pelajar. Kita ada program-program yang sifatnya menghulur bantuan misi-misi kemanusiaan apabila sesuatu bencana berlaku. Kan, tetapi ia selalu dilihat sebagai satu program yang one off program. Dia bukan satu program yang sifatnya jangka masa yang panjang. Okey, yang berterusan. Okey. Dari segi pendidikan pula, kadang-kadang kita terlalu melihat universiti di luar negara yang cukup hebat. Sedangkan kita ada rakan kita di universiti di Chulalongkorn, Thailand, antara universiti yang terhebat di dunia. Begitu juga di Singapura. Tapi kita sendiri sebenarnya yang kurang nak merakyatkan kelebihan-kelebihan yang ada di negara-negara jiran-jiran kita ni. Sebaliknya, negara luar ni, jiran-jiran kita yang banyak menggunakan apa yang kita sebut tu, belia kita jangan marah kalau peluang yang ada ni sekarang direbut oleh banyak rakan-rakan kita daripada negara lain. Lebih lagi dengan ASEAN Community yang akan hujung tahun nanti akan dilaksanakan. Dari segi peluang pekerjaan mungkin tenaga-tenaga mahir daripada luar akan masuk ke Malaysia. Jadi kita risau tak ada peluang pekerjaan. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita persiapkan diri kita menjadi seorang tenaga mahir bukan hanya untuk negara kita, tetapi kita boleh melangkaui kan tembok Asia itu sendiri. Kan sekurang-kurangnya kita akan lebih gagah dan boleh jadi pakar rujuk. Itu saya tertarik hati dengan apa yang saudara Rizan sebutkan. Okey, Sukari, kalau kita lihat tentang peluang-peluang yang tersedia sebenarnya di kalangan negara-negara ASEAN sendiri, saya tertarik hati kalau kita ingat sempena dengan lawatan Menteri-Menteri Keuangan ASEAN baru-baru ini di Kuala Lumpur, dan ketika itu juga diadakan apa yang dipanggil sebagai ASEAN Entrepreneurship Summit, mengumpulkan generasi muda, generasi Y ini yang berminat dalam bisnes dan sebagainya untuk bersama-sama berkampung dan membincangkan peluang-peluang yang terbuka. Jadi kesempatan seperti ini, seperti apa yang disebut oleh Rizan, janganlah dilakukan secara one off, tetapi haruslah ada continuity dan sebagainya. Sukari. Kalau kita lihat dari segi ASEAN macam pembentukan 3 komuniti ASEAN. Yang pertama sekali kita lihat ialah pembentukan komuniti keselamatan dan pengurusan dan yang keduanya ialah komuniti ekonomi ASEAN. Ini yang sangat penting kepada especially yang disebut oleh Cik Rizan tadi itu dari segi peluang-peluang. Bila berlakunya pembentukan komuniti ekonomi ini, maksudnya kita boleh masyarakat di Malaysia, rakyat di Malaysia boleh melaksanakan perdagangan ataupun perniagaan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi ini merupakan satu peluang kepada masyarakat kita untuk mencari rezeki, untuk berniaga dan sebagainya. Terutama sekali ini melibatkan dari segi
yang berteknologi lah. Ya. Jadi ini merupakan suatu peluang lah. Kalau orang tak memahami, macam mana kita nak merayakan ni? Macam mana masyarakat nak mengambil bahagian untuk melaksanakan aktiviti ekonomi perdagangan dengan rakan-rakan kita di negara ASEAN yang lain. Okey. MPM sendiri barangkali Cik Sukari kita nak kongsi bersama dengan Rizal. Program yang mungkin telah pun diatur sebelum ini dalam usaha untuk memberi kefahaman kepada generasi muda bahawa sesungguhnya ASEAN itu adalah satu market yang cukup besar, misalnya satu peluang yang cukup luas bagi mereka terokai. Tapi apa yang dibuat oleh MPM sendiri? Okey. Pertama sekali kita secara konsisten menggalakkan program dipanggil cross culture program. Cross culture program ni dalam bahasa Melayu kita panggil silang budaya. Supaya pemahaman tentang budaya di kalangan masyarakat ASEAN tu difahami antara satu sama lain. Okey. Setengah sikap masyarakat Malaysia yang membuat program hanya kepada belia-belia, contohnya belia Islam di Malaysia membuat program dengan belia di Selatan Thailand dan Cambodia, harus dikekalkan. Tetapi pada masa yang sama kita harus juga mendekati rakan-rakan kita yang budayanya budaya Hindu, budaya Buddha di negara-negara yang lain juga. Supaya pemahaman tentang budaya negara masing-masing itu lebih dekat. Kita lebih faham. Okey, itu satu. Kedua, kita juga telah mula tahun lepas telah mengadakan program yang berkaitan dengan festival makan ASEAN, festival makanan. Kan kita lihat makanan, setengah orang kalau berfikiran pendek itu hanya fikir makan aja kan. Tapi kalau orang yang melihat makanan itu sebagai peluang perniagaan, kan, untuk memasarkan produk-produk tempatan ke luar negara, kan dia akan rebut peluang tersebut melalui festival-festival demikian. Dan sekarang ni kita dah mula melangkah setapak lagi dengan kita panggil social entrepreneurship. Social entrepreneurship ni bermaksud kita melakukan kerja-kerja perniagaan, tetapi hasil daripada perniagaan tersebut kita sumbangkan balik kepada masyarakat. Yang itu kita tanamkan di kalangan masyarakat ASEAN, supaya masyarakat ASEAN ini belia-belia di negara ASEAN dilihat ada satu kelainan berbanding dengan negara-negara seperti di Kesatuan Eropah dan sebagainya. Kita nak wujudkan satu acuan belia ASEAN yang sifatnya mengekalkan tradisi negara masing-masing, budaya masing-masing, tetapi dari sudut perkongsian teknologi, perkongsian pendidikan tinggi, pendidikan vokasional itu kita dapat kita integrasikannya supaya lonjakan ekonomi semakin baik, kan, dari sudut pendidikan negara-negara ASEAN semakin cemerlang, kan. Dan kalau itu dapat kita lakukan di peringkat belia dan juga peringkat G2G, saya rasa ia sesuatu yang menarik dan mungkin juga boleh dilihat sebagai salah satu kaedah bagi kita mengatasi masalah-masalah konflik di selatan Thailand dan sebagainya. Okey. Kita akan sambung lagi nanti kerana kita diarah untuk berehat buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami secara live ketika ini di ruang bicara ini, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda untuk membolehkan anda berkongsi ataupun memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini, iaitu merakyatkan ASEAN. Jadi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0320594624 dan juga 0320594625 telah pun kami buka kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami di ruang bicara live dan eksklusif Bernama TV. Lihat dulu. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir, dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya.
Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baiklah, kita kembali semula secara live dan eksklusif Ruang Bicara di Bernama TV ini. Dan kita masih bercakap tentang topik yang menarik, iaitu merakyatkan ASEAN. Dan banyak sebenarnya perkara yang boleh kita sentuh bila kita bercakap tentang merakyatkan ASEAN ini. Dan kita tadi cuba mencungkil pandangan dan juga pendapat daripada tetamu kita, terutamanya berkaitan dengan beliau sendiri yang harus memainkan peranan mereka. Harus ada kesedaran sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan semangat ASEAN itu di kalangan para belia di seluruh ataupun di semua negara ASEAN. Tetapi sesuatu yang menarik juga, Sukari, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Rizal tadi, kesedaran itu di kalangan belia-belia itu harus dipupuk, tetapi ianya haruslah dipupuk dengan cara yang betul dan sebagainya. Sukari. Kalau kita tidak ada ilmu, kalau tidak ada maklumat, kalau kita tidak ada pengetahuan tentang ASEAN, jadi macam mana kita nak cari peluang di situ? Itu satu pokok perbincangan yang patut para belia khususnya mengambil peluang dalam hal ini ya. Jadi sebab itulah dengan kita mendalami, dengan kita mengkaji, dengan kita membaca ataupun dengan kita membuat penyelidikan mengenai negara-negara ASEAN, mengenai sosio budaya, mengenai ekonomi dia, barulah kita dapat orang dipanggil maklumat yang berkaitan dengan itu, barulah kita dapat untuk mengambil peluang di mana yang boleh memberi faedah kepada kita. Sebab itulah untuk dari segi merakyatkan ASEAN ni, yang pertama sekali kita mestilah mempunyai pengetahuan. Masyarakat kita mesti tahu apa konsep ASEAN sebenarnya, apa falsafah dia, apa prinsip dia, apa aktiviti ataupun program dia, apa tunggak dia. Jadi dengan cara itu barulah masyarakat dapat memahami ASEAN sebenarnya. Kalau setakat kita tahu ASEAN itu 10 negara campur satu, tapi dari segi konten dia, dari segi pengisian dia, aktiviti dia, dari segi falsafah dia, kenapa ada ASEAN ni. Tapi dari pengalaman Rizal sendiri, MBM sendiri macam mana? Hubungan MBM sendiri dengan mungkin pertubuhan-pertubuhan negara-negara ASEAN yang lain. Apakah ianya berjalan seperti yang dirancangkan ataupun masih lagi ada tembok-tembok, sekatan tembok yang perlu dipecahkan? Di peringkat belia kita tak ada masalah. Di peringkat kita, di peringkat belia kita di negara ASEAN kita ada satu majlis yang kita panggil CAYC, Cooperation ASEAN Youth Committee, di mana pimpinan-pimpinan tertinggi akan menduduki kursi di CAYC. Dan konsep penggiliran kepimpinan tertinggi CAYC dia berlaku di situ. Pada setiap tahun juga kita ada satu persidangan di peringkat CAYC, belia ASEAN, pemimpin belia, untuk kita angkat tokoh-tokoh belia ASEAN pada setiap tahun. Dan program pertukaran belia dia berjalan seperti biasa. Cumanya ialah dari peringkat belia ni, kita ni NGO kan, dan ada kalanya sesuatu perkara tu dia terbatas kerana ia membabitkan soal dasar, soal polisi dan sebagainya.
Contohnya seperti katakan untuk kita hantar misi-misi bantuan ke masyarakat Rohingya di Myanmar. Kan? Tak semua NGO boleh pergi ke situ. Dia perlu melalui G2G punya laluan. Kan? Jadi bila sampai ke peringkat itu, semangat kesukarelawan dan kemanusiaan di kalangan belia dia terhenti kat situ. Jadi kita hanya dapat melihat kesengsaraan rakan-rakan kita. Maka apa yang kita lakukan ialah kita mengadakan persidangan, kita membuat desakan kepada pemimpin-pemimpin di negara-negara tertentu. Kan kita ambil contoh juga apabila isu pergolakan Malaysia di Indonesia tentang sesuatu isu yang contohnya tarian itu yang dikatakan mencuri hak budaya orang Indonesia, makanan dan sebagainya. Kita di peringkat MBM, kita adakan perbincangan dengan rakan-rakan kami di Komiti Nasional Pemuda Indonesia. Okey, daripada situ kita adakan sesi dialog seperti Malindo. Kan kita juga di belia-belia di selatan kita ada dialog Sijori, Singapura Johor Riau. Jadi ini semua yang diwujudkan platform supaya isu-isu yang membabitkan hubungan antarabangsa dapat kita selesaikan di peringkat belia lagi. Kan jadi konsensus ataupun keputusan yang ada itu kita angkat ke peringkat kerajaan pemerintah. Melambangkan ianya adalah suara daripada anak muda yang menolak keganasan, kebencian dan apa saja. Kan? Jadi di peringkat MBM dan juga rakan-rakan kami di negara-negara ASEAN tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Bila sebut tentang tak ada masalah, ini menarik sebenarnya Sukari. Kalau kita lihat tentang semangat ASEAN itu sendiri di kalangan negara-negara ASEAN, kita lihat bagaimana sekiranya berlaku malapetaka yang melibatkan negara ASEAN itu sendiri, kita melihat bagaimana rakan-rakan negara-negara ASEAN yang lain menghulurkan bantuan dan sebagainya. Bila Indonesia seperti Aceh mengalami tsunami misalnya, lihatlah bagaimana kita terus memberikan bantuan. Bila berlaku banjir di Thailand misalnya, kita juga menyumbangkan bantuan dan sebagainya. Dan bila kita sendiri menerima musibah banjir, kita lihat juga negara-negara ASEAN yang lain juga turut memberi bantuan dan sebagainya. Jadi tidak cukupkah semangat seperti ini sudah pun diwujudkan, dan bagaimana untuk mengembangkan lagi semangat ini supaya betul-betul menjadi konsep dan perjuangan merakyatkan ASEAN itu? Jadi dari segi kerjasama kerjasama di antara negara-negara ASEAN lah, especially dalam di kalangan pertubuhan tu memang dah ada. Tetapi rakyat dengan rakyat, dari segi rakyat dengan rakyat ni kita masih tak ada. Kalau kita lihat dari segi bantuan membantu negara rakan kita dalam ASEAN, tetapi semuanya melalui hanya NGO yang berbabit je lah. Kecuali dalam kes-kes yang terpencil ada juga individu yang sanggup. Jadi bila kita balik kepada tema ASEAN ataupun slogan ASEAN yang Malaysia mempengerusikan ASEAN pada 2015 ni, iaitu warga kita, komuniti kita dan juga visi kita. Jadi ini adalah orang kata kekitaan. Maksud kekitaan ni bahawa kita rasa dalam ASEAN ni kita satu. Kita kalau kita di Thailand ke, kita rasa macam rakan kita juga. Kita membantu kan. Kalau di Myanmar pun kita rasa Myanmar pun rakan kita. Kita macam keluarga kita. Jadi itu di peringkat itu nak merakyatkan sampai ke peringkat itulah maksudnya. Okey, hubungan rakyat dengan rakyat itu kadang-kadang sesuatu yang menarik, Rizan. Daripada pengalaman anda sendirilah, apa sebenarnya yang anda lihat menyekat perasaan itu daripada wujud di kalangan rakyat-rakyat ini? Dia seperti kita tengok kadang tak maaf cakap lah kan. Ada sebab politik. Orang Malaysia kadang nampak orang Indonesia panas sebelah mata. Orang Singapura melihat orang Malaysia kan ini kan botol punya rakyat kan. Kan jadi orang Filipin melihat orang Malaysia bagus kan. Jadi kita berhadapan dengan persepsi sebenarnya. Betul. Persepsi label-melabel di kalangan rakyat negara ASEAN ni. Kan jadi
ia kembali bersoal sikap ni. Sebenarnya tak ada modul yang terbaik selain daripada sendiri merasakan bahawa dia sendiri perlu menyumbang sesuatu untuk negara kita. Kalau semua rakyat bersikap, mempunyai sikap ataupun satu budaya pemikiran yang menghormati orang lain, kan, ataupun memandang tinggi orang lain dan suka untuk bersaing, saya rasa secara automatik ni sikap prejudis kepada rakan-rakan negara yang susah macam Cambodia, Laos, Vietnam ni secara langsung dia tidak ada, bahkan akan wujudlah sikap berkasih sayang kerana apa, kita tahu dia susah, kita nak membantu, kan. Kalau kita tak mahu nak bantu dari segi kesukarelaan, kita nak bantu dari segi peluang pekerjaan, ataupun kita mewujudkan peluang perniagaan di sana, kita minta rakan kita di sana menjadi pekerja contohnya, kan. Kalau itu dapat kita lakukan, alhamdulillah. Cuma sekarang kita selalu ada persepsi yang tersendiri. Bila kita sebut persepsi ini menarik, Sukari. Mungkin anda juga ada pandangan yang tersendiri bila kita cakap tentang persepsi di kalangan rakyat di negara ASEAN itu sendiri. Yalah, dari segi persepsi ni, yang pertama sekali kita kena lihatlah dari social cultural, sosial budaya, ya. Dan juga yang keduanya ialah dari segi politik dia, geopolitik. Yalah, memang ya, kalau kita lihat di di Thailand, dia punya sosiopolitik, sosial budaya dia berbeza dengan Malaysia. Di Myanmar pun berbeza dengan Thailand. Filipina berbeza dengan Thailand. Dan perkara-perkara inilah yang mempengaruhi, ya. Dia boleh menjurus kepada pembentukan persepsi terhadap sesuatu masyarakat di negara, walaupun di dalam satu kesatuan seperti ASEAN. Jadi sebab itulah di dalam salah satu daripada yang dibuat oleh ASEAN pada kali ini ialah dari segi sosio budaya, kita panggil komuniti sosio budaya, iaitu supaya seperti Cik Rizan cakap tadi itu, rakyat di Indonesia memahami sosio budaya kita, rakyat di Thailand memahami sosio budaya kita juga memahami antara satu sama lain. Jadi dengan itu dia akan merapatkan jurang lah dari segi sosio budaya ini, dan dapat memahami ataupun menyelami lah. Ya, kadang-kadang dari segi sosio budaya yang berbeza pun dia ada protokol dia, dia ada apa boleh tak boleh dia, kan. Jadi kadang-kadang sebab itulah kalau yalah, kita kadang-kadang kita dengan kadang kita lihat makan dengan chopstick. Ini contoh lah, sebagai satu contoh, ya. Tapi kita boleh terima orang Melayu pun makan dengan chopstick, kalau makan ni. Jadi sampai peringkat itu, dari segi sosio budaya, kalau kita dapat memahami, maka persepsi yang negatif tu mungkin dapat dikurangkan terhadap sesuatu komuniti, di dalam ASEAN ni lah. Ya, kita tak pandang apa orang Myanmar tu macam ni, kita tak menganggap orang Thailand tu macam ni, dan mereka pun melihat kita sebagai satu komuniti yang sama di dalam satu kesatuan. Okey, kita akan berehat sekali lagi, tapi kembali nanti kita akan ada lagi satu persoalan yang saya nak kongsi bersama dengan Sukari dan juga Rizan, iaitu tentang peranan yang harus dimainkan oleh media kalau ingin merakyatkan ASEAN itu sendiri, kerana dikatakan bahawa peranan yang dimainkan oleh media itu belum mencukupi sebenarnya untuk mewujudkan semangat ASEAN di kalangan rakyat di negara-negara ASEAN sendiri. Dan insyaAllah kita juga nanti akan menyentuh tentang kuis ASEAN khas 2015 yang akan dianjurkan nanti, kerana itu juga merupakan satu lagi langkah yang diambil dalam usaha untuk merapatkan lagi hubungan di kalangan rakyat di negara-negara ASEAN ini. Kita berehat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi secara live dan eksklusif bersama kami, Ruang Bicara Bernama TV.
Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami ketika ini dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi bercakap tentang topik merakyatkan ASEAN, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Sukari Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Penerangan Strategik di Jabatan Penerangan, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Saudara Rizan Hassan, iaitu Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Baiklah, tadi sebelum kita berehat, saya telah pun mengemukakan satu persoalan yang menarik yang sering dibangkitkan bila saya bertemu dengan rakan-rakan media di kalangan negara-negara ASEAN sendiri. Mereka mengatakan bahawa mungkin kerjasama ataupun peranan media di negara-negara ASEAN ini harus dipertingkatkan, program-program yang menyentuh tentang hubungan dua hala di antara rakyat sesuatu negara itu harus diwujudkan lebih banyak lagi dan sebagainya. Jadi mungkin Rizan boleh berkongsi. Perkara ini juga kita ada bincangkan di peringkat MBM dan juga beberapa siri pertemuan dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara ASEAN. Apabila kita ada kunjung hormat dan sebagainya, selalu yang dibangkitkan ialah tentang cadangan ASEAN Broadcasting. Okey. Di mana pertama kita dapat tengok rancangan-rancangan di kalangan rakan-rakan kita di negara ASEAN. Rancangan-rancangan bersifat ASEAN di negara-negara yang terlibatlah. Kan? Dari situ sebenarnya kita secara tidak langsung kita dapat tengok mungkin isu budayanya, kita dapat tengok dari segi penonjolan bakat dan potensi anak muda ke, kan. Jadi kalau kita dapat tengok apa yang berlaku di negara orang melalui kaca TV, secara tidak langsung sebenarnya dia merangsang minat kita untuk mengembara pula. Dia bukan hanya sekadar menonton saja, tapi mungkin boleh merangsang untuk mengembara ke negara tersebut. Okey, lebih-lebih lagi dengan tambang murah dan apa sebagainya sekarang. Okey, tetapi yang paling penting sekali adalah pengisian rancangan tersebut yang boleh sebenarnya memberi impak besar dari soal unity, soal perpaduan, soal keselamatan dan sebagainya. Kan, kalau itu dapat dilihat dengan kerjasama mewujudkan ASEAN Broadcasting ni, saya rasa ia merupakan satu jalan pintas juga, kan, agar semangat untuk merakyatkan ASEAN ni benar-benar dapat disemarakkan di kalangan rakyat kepada rakyat ni, rakyat dan rakyat ni. Okay. Saya yakin usaha mungkin ada, kan, cuma bila tak tahulah, kan. Tapi kalau kita lihat misalnya RTM misalnya ada program-program kerjasama di antara negara-negara ASEAN, antara Malaysia, Indonesia ataupun Malaysia, Brunei dan sebagainya. Dan kami di Bernama TV juga ada menyiarkan ada kerjasama program di mana kita menunjukkan tentang apa yang berlaku di Malaysia dan apa yang berlaku di Indonesia. Tetapi mungkin dari segi sifat anda sebagai seorang pribadi, secara pribadi Muhammad Sukari, apakah anda merasakan bahawa lebih banyak program-program kerjasama antara negara-negara ASEAN ini harus diwujudkan dan ditayangkan oleh ataupun dimainkan di media-media tempatan? Saya merujuk kepada inilah peranan maklumat, information. Jadi kalau kita nak mewujudkan suatu perkara, maklumat itu adalah sangat penting. Jadi kalau kita lihat sekarang zaman teknologi internet dan sebagainya, jadi pengaliran maklumat tu bebas. Kita kata bebas, tetapi kita juga perlu kepada kerjasama. Kadang-kadang maklumat, misal kita kata berlaku sesuatu di sini yang melibatkan masyarakat rakan kita, negara jiran kita dan sebagainya. Kadang-kadang kerana maklumat ni salah ataupun diputar belit, akan mengakibatkan sesuatu persepsi yang tak baik di kalangan rakan kita di sana. Jadi ini boleh menjejaskan hubungan di antara rakyat kita dengan rakyat negara jiran kita dalam satu komuniti ASEAN. Jadi perkara ni pernah berlaku. Betul. Jadi dari segi pengaliran maklumat, sebab itulah
seperti Cik Rizal sebut tadi, kerjasama di antara negara-negara ASEAN ni di dalam pemasaran maklumat mestilah wujud dan kukuh lah. Ya. Kalau tidak, perkara-perkara inilah yang akan menjejaskan hubungan masyarakat kita di negara kita ataupun masyarakat di negara lain dengan negara kita dan sebagainya. Kerana perkara-perkara kecil ini akan boleh diputar belit, boleh mencetuskan sesuatu yang di luar jangkaan, menimbulkan persepsi yang orang lain terhadap kita tak baik. Tapi bila Sukari menyebut tentang persoalan ini, Rizan, kadang-kadang mainan dalam media sosial juga memberi satu impak yang cukup tidak menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang persepsi. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku di negara kita melibatkan warga negara daripada negara lain, misalnya telah diputar belitkan dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan satu anggapan, satu pandangan dan juga tanggapan yang cukup negatif terhadap negara kita. Jadi bagaimana kita perlu mengawal situasi terutamanya melalui media-media sosial ini? Tentang media sosial ni, kadang-kadang jelah memang kita berhadapan dengan orang yang tidak begitu menghargai kemudahan yang ada. Melihat benda yang ada ni, kemudahan-kemudahan yang ada ni sebagai satu tempat untuk mengeruhkan lagi banyak hal. Maka dalam keadaan begini, pernah juga berlaku di kalangan kami di peringkat belia ni, bila tiba-tiba isu di dalam media sosial ni, kita mengambil sikap bertindak on the spot serta-merta. Kita tak biarkan dia berterusan. Di mana bila kita ada rangkaian kita melalui CAYC ni, kita akan dapatkan maklumat yang tepat daripada rakan kita di negara tersebut, sama ada dari segi visualnya ke, dari segi grafiknya ke, dari segi gambarnya ke, kan. Kalau perlu rakan kita di sana pergi ke tempat kejadian, pergi untuk mendapatkan maklumat yang sebenar. Yang mudah terpengaruh, Rizal, ialah belia-belia itu sendiri, kerana belia-belia inilah yang banyak bermain-main di media sosial ini. Jadi bagaimana MBM cuba membantu ataupun menyedarkan belia-belia ini bahawa kadang-kadang maklumat-maklumat yang disalurkan itu bukanlah merupakan maklumat-maklumat yang betul dan sahih. Banyak sesi-sesi penerangan kita lakukan, bukan hanya tentang ASEAN saja, tentang dasar-dasar negara, program-program kerajaan, kan, insentif-insentif kerajaan berikan, kita bagi penerangan. Walaupun begitu, masyarakat Malaysia ni dia suka, dia lebih cenderung kepada benda-benda yang ada tokok tambah, sensasi. Dia tidak melihat kepada suatu benda yang baik itu boleh menguntungkan diri dia, tidak. Dia terlalu risaukan hal yang lebih besar. Kan? Sedangkan sebenarnya yang itu baik untuk dia. Kalau baik untuk dia, secara tidak langsung baik untuk orang lain. Tetapi dia tak fikir untuk diri dia. Dia suka mengambil berat, dia meletakkan orang lain dahulu, kan? Dia tak melihat diri dia. Sebab tu saya selalu cakap dengan rakan-rakan kita yang selalu berfikiran begitu, kan, kenapa you suka fikir hal orang? You fikir hal you diri dulu. Baik tak benda ni untuk awak? Kalau baik untuk awak, secara tidak langsung baik untuk orang lain juga, kan? Jadi kadang-kadang penyampaian kita, penerangan kita kepada kumpulan sasar tu perlu secara terus terang, direct. Jangan terlalu kata orang tu retorik ataupun kita ayat-ayat yang kadang-kadang mereka ni tak berapa nak faham, sebab mereka sendiri pun menggunakan ayat yang secara terus terang yang datang daripada pemikiran yang tak betul. Jadi kita kena juga terus kepada apa yang kaedah yang mereka guna pakai itu. Okey, bila anda sebut itu menarik. Saya pun terasa juga kerana kita hampir-hampir lupa tentang apa ni tema ataupun topik yang sebenarnya yang kita ingin sembang-sembang hari ini di Ruang Bicara, iaitu tentang kuis ASEAN khas ini. Jadi masanya pun dah sampai. Sukari, barangkali Tuan boleh terangkan tentang kuis ASEAN khas ini. Saya suka istilah kenapa khas itu dipilih sebenarnya. Silakan Sukari. Seperti kita bincang awal tadi kan, dari segi nak merakyatkan ASEAN ni. Jadi yang pertama sekali kita perlulah kepada untuk
mengajak masyarakat mengenali ASEAN. Okey. Kan? Jadi kuis ASEAN khas ni diadakan pada tahun ini adalah bersempena dengan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia. Okey. Ya, di mana pada 1 Januari dulu Malaysia telah menjadi pengerusi kepada ASEAN bagi tahun 2015. Ya. Jadi bagi merayakan situ dan merayakan ASEAN ni kepada masyarakat di Malaysia ni, salah satunya adalah melalui Kuis ni. kuis, supaya kuis ni di mana mereka dapat utama sekali untuk mendapatkan kefahaman, maklumat dan sebagainya berkaitan dengan ASEAN. Okey. Jadi dengan secara tak langsung akan mengajar ataupun mendidik masyarakat yang menyertai kuis ASEAN ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang ASEAN. Ya. Jadi sebenarnya banyak lagi program macam pameran ASEAN pun kita ada. Tapi kuis ini merupakan salah satu cara, terutama sekali kita target ataupun sasaran kita pada kali ini adalah golongan belia lah, yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun. Dan kita pun menganjurkan kuis ASEAN ini dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia yang merupakan payung kepada belia-belia kita. Ya. Tadi kalau ikut Cik Rizan kata 13 juta belia, golongan belia di negara kita ini. Jadi sebahagian besar 30% dekat 42%. Konsep dan format kuis ni macam mana? Kuis ni kita adakan pendaftarannya online. Okey. Kita ada kuis ni sebenarnya kita laksanakan dalam dua pusingan lah. Okay. Yang pusingan pertama ni ialah melalui online jawapan. Dan bila kita akan pilih daripada yang pusingan pertama ni, bila berjaya selama 30 orang tu yang terbaik, kita akan pilih ke peringkat seterusnya. Jadi peringkat seterusnya tu kita adakan secara TED Talk, iaitu kaedah bercakap, bercerita ataupun talk about ASEAN. Pengucapan awam lah. Pengucapan awam lebih kurang. Jadi TED Talk ni dalam konsep yang baru. Kalau dulu kita secara kuis soal jawab je. Ni tapi ada sekarang bila peringkat kedua ni ialah TED Talk lah. Secara berceramah. Cakap tentang tajuk yang akan diberi lebih awal. Jadi peserta-peserta yang mendaftar secara online ni, pemilihan peringkat pertama kita adakan online. Jawab online lah. Okey, nanti kita sambung lagi Sukari. Kita akan berehat buat kali terakhir. Banyak lagi persoalan yang ingin kita ketahui tentang kuis ASEAN khas ini. Pendaftaran itu satu perkara, bila sebenarnya akan dilancarkan dan sebagainya, dan bagaimana untuk mendaftarkan diri untuk menjadi peserta dalam kuis ini. Itu juga perlu kita ketahui daripada Sukari dan juga daripada Rizan sebentar lagi. Kita lihat buat seketika. Lihat dulu. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV.
Baik, tak banyak masa lagi yang tinggal sebenarnya di ruang bicara ini. Kita berada di penghujung sebenarnya. Jadi kita masih bercakap tentang kuis ASEAN khas ini. Tadi ada sedikit penerangan daripada Sukari. Jadi Bang Khalil Rizal juga boleh berkongsi sesuatu bagi MBM sendiri, peranan MBM dalam kuis ini. Tapi yang penting orang nak tahu sekarang ini adalah tentang tarikh pendaftaran dan sebagainya. Bagaimana untuk mendaftarkan diri, kelak apakah memerlukan kelayakan tertentu untuk menyertai kuis ini. Okey. Dia terbuka kepada semua rakyat Malaysia, semua belia yang berumur 18 hingga 30 tahun. Sama ada dia seorang pelajar ataupun apa saja kumpulan belia lah. Boleh masuk. Okey. Pendaftaran sekarang sudah dibuka sehingga ke 15 April nanti. Okey. Boleh layari laman web penerangan www.penerangan.gov.my. Ada juga terus ke website Majlis Belia Malaysia www.belia.org.my. Okey. Peserta yang layak ke peringkat separuh akhir yang kita akan pilih selama 30 orang. Kemudian daripada 30 tu selama 10 orang akan beraksi di Putrajaya, sempena festival Belia Putrajaya yang semua orang tahu saban tahun diadakan 1 juta hingga 2 juta orang belia yang akan hadir. Dan di peringkat final tu nanti 10 orang ini akan menggunakan konsep TED Talk ataupun pengucapan awam ceramah tentang ASEAN di hadapan ribuan belia yang akan hadir. Kan ini konsep barulah yang diperkenalkan oleh penerangan, jawatan penerangan. Dan kita yakin dengan kaedah tersebut informasi tentang ASEAN akan juga dapat dirasai oleh golongan belia yang hadir semasa festival Belia Putrajaya itu nanti. Di peringkat macam mana nanti akan ada dari segi formatnya? Saya masih lagi nak dapat gambaran yang jelas. Sukari katalah saya, walaupun saya tak akan mendaftar lah, kerana saya bukan belia, tapi ambil contoh saya yang mendaftar. Jadi soalan yang akan dikemukakan kepada saya nanti akan macam mana tu dalam proses itu? Dia untuk makluman dari bila kita daftar online melalui website ataupun jabatan ataupun melalui website MBM Majlis Belia Malaysia. Tapi setiap yang mendaftar tu mesti ada email lah. Nanti kita akan automatik akan reply. Kata diterima sebagai peserta. Jadi bila diterima nanti pada pusingan pertama tu dijadualkan pada 25 April. Jadi masa tu akan diberitahu masa melalui email lah. Masa bila nak menggunakan desktop ke laptop ke untuk menjawab soalan-soalan lah bagi pusingan pertama. Jadi semua peserta yang mana mendaftar tu dalam tempoh sehingga 15 April ni kita akan jawab akan dimaklumkan melalui email yang dia mendaftar. Dan ini terbuka kepada semua rakyat ASEAN lah, yang Malaysia saja. Ini untuk sebab Malaysia ni peringkat Malaysia. Jadi peringkat Malaysia ni dia akan dimaklumkan melalui email yang berkenaan. Dan mereka akan mengikut arahan-arahan seterusnya yang dimaklumkan melalui itulah. Jadi selepas itu akan dinilai dan buat pemilihan. Di peringkat kedua tu seramai 30 orang Boleh bayang-bayang soalan-soalan yang mungkin akan dikemukakan nanti bagi peluang pada belia-belia kita untuk membuat persiapan dan sebagainya. Dari segi dia merangkumi bidang-bidang yang tertentu lah politik, ekonomi, pentadbiran, budaya dan sebagainya, negara-negara ASEAN lah. Jadi dan juga dari segi ASEAN itu sendiri, apa konsep ASEAN dan sebagainya. Tentang pengetahuan mereka tentang ialah ASEAN. Pengetahuan. Kita nak tengok, nak melihat bahawa mereka ni faham ke tidak ke tentang ASEAN. Jadi kalau peserta-peserta yang ingin menyertai itu kenalah belajar sikitlah. Kenalah mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan ASEAN ini bagi memudahkan mereka untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan lah. Selepas melepasi pusingan tersebut dipilih sehingga ke peringkat akhir nantilah. Apakah ada sesuatu yang istimewa menanti mereka sebagai hadiah kepada mereka? Jadi segi hadiah kita bila peringkat akhir itu kita ada hadiah yang pertama, kedua dan ketiga. Lepas tu dah ada 4 dan 5.
Dan yang lain-lain tu 10 yang terakhir tu akan dapat Sagawati lah. Okey. Jadi hadiah pertama Johan pertama tu adalah kalau wang tunai tu jumlah ringgit Malaysia 2,500 lah. Ya. Dan seterusnya berikutnya ialah 1,700 untuk tempat kedua, 1,500 tempat tiga, dan ada yang Sagawati. Ya. Sampai itu ada dari macam kalau satu hadiah pertama, kedua dan ketiga tu ada hadiah iringan yang lain lah, ya, berbentuk macam telefon pintar ke dan sebagainya lah. Ya? Tapi seruan Rizan sendirilah kepada beliau-beliau supaya respon kepada kuis ini, kerana mungkin ini cara yang baik sebenarnya untuk beliau-beliau kita memahami apa tentang falsafah perjuangan dan juga semangat ASEAN itu Di sendiri. peringkat Malaysia, kita telah pun membuat hebahan kepada 40 badan gabungan belia terbesar. Dan juga kita telah mula maklumkan kepada 8,000 pertubuhan belia tunggal, kita panggil belia tunggal lah, yang di kampung-kampung dan sebagainya. Okay, pada masa yang sama juga kita menggunakan media platform media sosial ini kan untuk kita buat hebahan, dan saya percaya setiap hari semakin rancak yang menghantar permohonan. Setakat ni dah berapa ramai yang respon? Setakat yang di peringkat MIM yang saya ketahui, setakat ni kita dah mencecah lebih 2,000 permohonan. Setakat petang tadi yang diberitahu oleh pejabat sekretariat lah, kan dah melebihi. Dan saya yakin menjelang 15 bulan April nanti mungkin apa sasaran, sebenarnya tak ada sasaran yang spesifik sangat, tapi kita nak seberapa banyak yang boleh. Dan dari situ mungkin kita boleh lihat sejauh mana kayu pengukur kita sebagai satu kayu pengukur, bagaimana maklumat ini diterima oleh grassroots lah. Mungkin Sukari di penghujung ini mungkin kerjasama di antara Jabatan Penerangan dan juga Jabatan Pendidikan misalnya boleh menghebah tentang benda ini. Adakah kerjasama itu dah diwujudkan untuk menggalakkan pelajar-pelajar juga turut mengambil bahagian dalam kuis? Sebenarnya kita dalam mempromosikan kuis ASEAN khas 2015 ni kita bekerjasama dengan banyak pihak lah, ya, termasuk Majlis Belia, kementerian-kementerian yang ada kaitan, ya, Kementerian KBS dan sebagainya. Dan juga kita mengiklankan atau mempromosikan melalui laman sesawang dan juga melalui medium-medium yang lain, supaya ia tersebar luas. Sebab untuk menyertai ini tak payah nak datang ke pejabat nak isi borang. Dia tak payah bayar apa pun kan. Tak payah bayar apa. Just pergi kepada laman sesawang, klik kepada kuis ASEAN khas 2015 dan isilah beberapa maklumat yang diperlukan. Hantar. Dan dijamin setiap peserta itu akan diberi peluang untuk mengambil bahagian. Kalau daftar aja dengan email yang betul, kita reply balik, jawab balik, memang akan layak untuk menyertai. Okey, itu untuk maklumat seterusnya. Kalau kita lihat di skrin sekarang ini sudah pun dipaparkan. Jadi seperti yang Encik Sukari sebut tadi. Jadi di penghujung ini Cik Sukari, apakah harapan Jabatan Penerangan sendirilah kepada rakyat Malaysia, kepada belia-belia bila bercakap tentang kuis ASEAN khas ini? Jadi kita yang pertama sekali kita mengharapkanlah, ya, supaya golongan belia ni mengambil bahagian di dalam kuis ini, menyertai pertandingan kuis ini, untuk yang pertama sekali meningkatkan pengetahuan mereka tentang ASEAN, dan yang keduanya ianya merupakan suatu, orang kata, platform, untuk mereka mendalami tentang ASEAN, dan juga selain daripada itu, inilah merupakan bentuk sokongan moral kita kepada negara kita yang menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2015. Kalau tidak, siapa lagi yang akan yang akan melaksanakan tanggungjawab ini, ya, memantapkan lagi sebagai kepengurusan ASEAN bagi tahun 2015 ini oleh Malaysia. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Sukari Abdul Hamid, dan terima kasih kepada saudara Rizan Hassan kerana sudi bersama kita di ruang bicara hari ini, dan kita harapkan akan ada respon terutama di kalangan beliau sendiri untuk mengambil bahagian dalam kuis ASEAN khas ini, dan promosi untuk kuis ini dibuat dari masa ke semasa dan sentiasalah mengikuti perkembangan terkini, dan yang paling penting daftarkanlah diri anda untuk
untuk sama terlibat dalam kuis ini. Siapa tahu mungkin anda akan bernasib baik menjadi 30 peserta yang mungkin akan dipilih nanti untuk mara ke pertandingan akhir nanti. Jadi selamat maju jaya kita ucapkan, dan semoga kuis ini akan menghasilkan sesuatu yang positif bila kita bercakap tentang merakyatkan ASEAN. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasalah kami menjanjikan bahawa ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey.